Ingat, jin nampak kamu, tapi kamu tak nampak jin. Kalau kamu buat jin tu sakit hati, boleh faedah kamu nanti. Allahumma salli ala Mustafa Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada follower dan peminat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Saya Syafiq Mujahid. Alhamdulillah, hari ini insya-Allah saya akan kongsikan beberapa tips untuk kamu masuk ke hutan. Dan antara tips lain Ustaz juga berikan kepada anda macam mana nak petik pokok, nak ambil pokok barang-barang dalam hutan. Ada barang yang boleh diambil, ada barang yang tak boleh diambil. Baik, sebelum Ustaz nak teruskan kita punya perbincangan sharing Ustaz hari ini, jangan lupa untuk subscribe, like dan komen yang terbaik, insya-Allah. Semoga bermanfaat. Okey, di sini Ustaz akan terangkan beberapa adab dan beberapa step yang perlu kamu buat sebelum kamu masuk ke hutan, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budullah. Mana Allah Taala ciptakan jin dan manusia ni untuk beribadah kepada Allah. Makna kat sini Allah Taala telah ciptakan dua makhluk yang telah diletakkan atas muka bumi ni, yang mana Allah SWT Muhammad ada tujuan dia. Dalam dunia ni ada kewujudan jin. Jadi apa yang perlu kita buat? Sebab kita nak masuk ke hutan, kita tak tahu apa yang ada kat hutan tu. Jom Ustaz akan beritahu anda satu persatu. Antara yang terpenting bila mana kamu nak masuk ke hutan, Allah SWT Muhammad, adalah adab kamu sendiri. Bila nak masuk hutan, jaga niat baik-baik. Inna a'malu bin niat ke hutan untuk apa? Adakah untuk cari rezeki? Adakah untuk saya saja mendoa ke hutan? Kena ada niat juga. Jangan sampai sana niat dengan niat yang salah dah. Contohnya niat nak mencabar jin-jin kat hutan, ataupun niat nak pergi curi barang ke, nak ambil barang ke. Jangan. Niat baik-baik. Lepas kamu niat baik-baik, langkahlah dengan langkah kanan dengan membaca ayat, orang panggil ayat penggerak, ayat pelangkah orang panggil. Yang ini dengan baca 3 kali sahaja. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim, insya-Allah. Dengan baca 3 kali itu, insya-Allah kamu baca 3 kali, insya-Allah akan jadi pendinding diri, terhindar daripada kejahatan manusia dan jin. Yang ini dengan nama Allah yang Maha bersama namanya, yang ini sesuatu apa, dengan nama Allah yang bersama namanya sesuatu apa pun tidak akan celaka, baik di bumi dan di langit. Dialah Maha mendengar lagi Maha mengetahui apa yang berlaku. Tu kita tak tahu. Baca doa tu sungguh, minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya adalah dengan melangkah kanan. Langkah kaki kanan dan niat baik-baik, baca selawat jangan tinggal, selawat tafarjiah ke, dan baca juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bismillah 5 kalau boleh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Seterusnya adalah kamu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pantang larang yang panggil apa, petua-petua daripada kita punya orang tua dululah, insya-Allah. Dan adab-adab ketika masuk ke dalam hutan. Pertama sekali, adab ketika masuk ke dalam hutan ni adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana kamu masuk, antara yang famousnya adalah jangan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad gata-gata tangan untuk petik sebarang pokok. Jangan. Melainkan kamu ada niat untuk ambil, contohnya untuk ubat, untuk apa-apa, dan ada doa juga masa nak petik dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan buang air sesuka hati dan meludah merata tempat. Kepada anda yang suka meludah, yang suka buang air merata-rata, tak boleh. Jangan buang air pada laluan jalan. Nak buang air juga boleh. Pergi satu tempat yang khusus, gali lubang ke apa ke semua, bersihkan dulu baru boleh buang. Jangan buang sembarangan. Tengok tempat juga. Contohnya laluan orang tak boleh, ataupun laluan binatang tak boleh. Tempat-tempat tu kemungkinan menjadi tempat laluannya jin. Itu dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Antara tempat yang tidak boleh buang air sesuka hati seperti yang ni kena ingat. Lopak air. Tempat lopak air, takut binatang nak minum air ke, jin-jin minum air ke. Dan lubang. Selalunya lubang ni adalah tempat duduknya bangsa jin. Boleh. Pertengahan jalan hutan, yang ini laluan macam Ustaz beritahu tadi, kawasan yang bersih yang terdapat dalam hutan, kerana di situ biasanya menjadi tempat makhluk lain bermain dan tinggal. Cari tempat-tempat yang tersorok. Macam kita nak buang air, kita akan cari tempat yang tersorok. Boleh. Jangan buang air di tempat yang
bersih. Sebab selalunya di situ ada tempatnya bermain binatang ataupun jin-jin semua kat situ. So kita tak tahu apa yang duduk kat situ. Jangan buang air sebarangan. Ketika sedang berjalan dalam hutan, dengan baik-baik. Tips yang seterusnya, sama ada baru masuk atau baru pulang atau nak pulang, kita tidak boleh memanggil nama kawan kerana dikhawatiri ada makhluk lain akan menyahut ataupun memanggil nama kawan kita. Nanti kamu akan dengar orang panggil nama kamu. Sebaiknya bagi tahu dekat kawan-kawan baik-baik, jangan panggil nama kawan tu. Ni antara tips dia lah. Ini yang biasanya menjadi punca seseorang itu sesat dalam hutan sampai berhari-hari dalam hutan. Didengar kawan dia panggil nama dia, padahal tak panggil. Sekiranya terjumpa benda atau perkara pelik yang seterusnya ni adalah contoh kamu jumpa batu permata atau kamu jumpa bunga yang cantik, daun yang pelik, binatang yang pelik, jangan terus ambil. Jangan terus ambil jangan terus ambil. Berwarna-warni, berkilau-kilau batu kan, pokok yang pelik, itu semua jangan ambil. Hati-hati, sebab selalunya itu adalah berkaitan dengan gangguan jin. Tak tahu bunga tu bunga jin jaga ke, burung tu burung jin jaga ke. Balik-balik selalunya ada satu kisah ni, dia ambil burung yang pelik dalam hutan, dia balik terus kena gangguan dan dia tak boleh nak kencing, sakit perut. Bila dah bagi balik benda tu, terus dia boleh ni balik lah, boleh buang air balik. Ada yang seterusnya batu-batu, seperti batu-batu di Mekah. Sebab tu setengah orang tu tak bagi ambil batu-batu yang ada di Mekah, sebab kita tak tahu batu kat situ ada penjaga ataupun ada penunggu ke apa kan. Bawa balik terus jadi kena gangguan. So benda-benda tu semua tak boleh nak ambil sebarangan. Ingat lah. Jika lalu di kawasan yang terdapat akar yang berbentuk buaian, ni hati-hati untuk orang yang selalu masuk hutan. Jangan sesekali duduk dan bermain di situ kerana itu mungkin tempat mainannya makhluk lain. Tempat makhluk lain bermain. Hormati dan lalu di tepi saja. Boleh. Kita kena jaga adab kita masuk rumah orang. Jangan nak main semua benda nah. Adab kita jaga. Dan seterusnya adalah ketika kita bermalam. Ketika kita bermalam di dalam hutan, elak menyuluh lampu ke muka untuk mengejutkan kawan. Walaupun bertujuan bergurau semata-mata. Kan selalunya akan buat lampu macam ni suluh kat bawah. Hati-hati. Itu pun jangan main-main, sebab benda ni tak boleh. Kita kena jaga adab kita dalam hutan. Boleh nak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya adalah elakkan daripada meniru mimik muka pelik untuk menakutkan kawan, kerana makhluk yang berada dalam hutan akan marah kerana kita seolah-olah memerli ataupun panggil apa? Mengejek rupa-rupa jin tu. Ingat, jin nampak kamu tapi kamu tak nampak jin. Kalau kamu buat jin tu sakit hati, boleh faedah kamu nanti. Berada dalam hutan, sebaik-baiknya jangan menyebut nama binatang buas, seperti harimau ke ular ke, jangan sebut. Nak sebut boleh, sebut nama-nama kiasan sahaja, contohnya tok besar ke mebeng ke, contoh. Sebab bahaya kerana kita seolah-olah memanggilnya. Benda tu tahu bila kita sebut nama dia. Hati-hati. Sesungguhnya jin sangat takut akan Nabi Sulaiman, dan gerun mendengar nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah poin yang paling penting. Bila mana kita nak masuk, banyakkan bersolawat. Dan antara doa-doa yang kamu boleh baca, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dan kalau kamu tiba-tiba tersesat, ada banyak doa. Contohnya baca Wadduha, surah Ad-Duha sampai habis, dan juga azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Doa minta petunjuk, minta Allah Ta'ala hantar balik kalau kita dah tersesat. Boleh nah? Seterusnya adalah dengan memberi salam, Salamun qawlan min Rabbir Rahim, tu boleh juga. Ataupun Salamun ala Ibrahim pun boleh juga. Tapi khususnya dalam hutan, sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyakkan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebab insya-Allah dengan berkat solawat tu, jin dia tahu dah, dia tak akan usik dah. Dia tahu cahaya-cahaya Rasulullah ni mengalir dalam darah-darah orang yang bersolawat. So dia tahu dah orang ni orang baik, dia tak akan ganggu dah. Boleh. Dan seterusnya adalah kalau orang kata nak elak daripada binatang-binatang buas, kena baca apa? Salamun ala Nuhin fil alamin. Baca 7 kali insya-Allah sebelum masuk. Ataupun ketika duduk dalam hutan tu, insya-Allah akan bebas daripada kena gangguan-gangguan binatang buas. Salamun ala Sulaiman alaihissalam pun boleh. Kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan yang paling penting, Nabi Muhammad SAW, banyakkan baca selawat insya-Allah. Itu sahaja tips Ustaz nak share pada anda semua hari ni. Dan tips bonusnya adalah apa yang kita nak buat
bila mana kita nak petik pokok kat hutan, kita rasa kita nak perlukan herba dalam hutan. Dia ada petua dia. Baik, bila mana kita nak cabut pokok, bismillahirrahmanirrahim, dimulakan dengan niat. Niat untuk apa kita cabut pokok tu? Kalau kita nak bela baik-baik, tak ada masalah. Cuma hati-hati. Mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Salamu ala Ilyasin alaihi salam sebanyak 7 kali dan cabutlah pokok tu insya-Allah. Niat baik-baik. Kerana setiap pokok, setiap tumbuhan tu ada duta dia. Kalau pokok tumbuh-tumbuhan ni herba, Salamu ala Ilyasin alaihi salam sebanyak 7 kali baru kamu cabut. Dengan berserta niat sebelum kamu nak cabut. Niatnya bukan untuk cabut saja-saja, tapi kamu cabut dengan niat untuk berubat ataupun mencari dawa, yakni ubat penawar untuk diri kamu ataupun orang lain insya-Allah. Dengan niat tu insya-Allah baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, baca 7 kali juga, terus cabut insya-Allah. Dengan niat, dengan serta selawat kamu tu insya-Allah, pokok tu kamu cabut dengan berkat, dan pokok tu pun adalah kehidupan. Dia pun suka bila mana disebut dengan nama Allah, bismillahirrahmanirrahim, dan disebut dengan nama Nabi-Nabi Allah SAW. InsyaAllah semoga pokok tu akan jadi dawak bagi kamu. Atau kamu nak bela, InsyaAllah semoga pokok tu menjadi pokok hiasan rumah kamu yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja insya-Allah. Baik, kepada anda yang tonton video ni, jangan lupa untuk like, subscribe dan drop komen yang yang memuas hatilah, dan bagi cadangan untuk kami untuk video apa lagi. InsyaAllah Ustaz cuba share. Ustaz suka hutan, Ustaz suka cincin, Ustaz suka batu permata, Ustaz suka dengan tumbuh-tumbuhan. InsyaAllah apa lagi Ustaz boleh share, bagi tahu, InsyaAllah kami akan share. Jangan lupa like, subscribe dan drop komen terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.